أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dipohonkan kerahmatan ke atas semua para pendengar cerita saya, cerita yang tak masuk akal tapi benar, dan dipohonkan kehadrat Allah SWT agar semua mereka yang mendengar itu diberikan kerahmatan, diberikan kenikmatan, diberikan kesihatan dan diberikan kesempatan untuk berkasih sayang dengan Allah SWT. Semoga rakan-rakan semua dapat mempraktikkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa, pertama sekali perlu diingatkan, perbanyakkanlah kita fidyahkan Al-Fatihah untuk ibu dan bapa kita, dan perbanyakkanlah mengingati Allah. Mengingat Allah itu adalah lebih baik, sebab kita bergantung hidup kita dengan Allah. Kalau kita dah janji nak serah diri kepada Allah, serahlah betul-betul. Nak berserah betul-betul. Jangan 50-50, kejap nak, kejap tak nak, kejap nak, kejap tak nak. Susah. Dalam kita dalam perjalanan kita ni, macam-macam dugaan, macam-macam rintangan yang manis, yang pahit, semua kita lalui. Tapi itu sebahagian pada kehidupan manusia, macam itulah. Nak buat macam mana kan, sebab kita ni manusia. Apa yang nak saya ceritakan hari ni, kisah-kisah dia kata apa, tak masuk akal. Itulah kisah yang saya lalui. Itu saya dah habis cerita masa saya dari Seremban lah. Masih lagi cerita tak masuk akal, masih tetap berlaku, terjadi pada diri saya. Saya pun yalah, buat macam mana kan. Tuhan nak bagi kita petunjuk, nak menunjuk kat kita apa-apa ke, kita serah saja. Semasa saya di Seremban tu, saya dah balik Seremban lah, bukan dulu mas ni, saya dah balik Seremban. Kes pertama yang terjadi, anak saya dah dipilih masuk, bukan dia terpilih lah, dia tak terpilih masuk PLKN. Jadi sebab dia minat sangat untuk aksi laksa ni, so dia pun pergilah apply PLKN, dapat lah. Okey lah, kita pun tak ada masalah kan, itu untuk jati diri. So saya pun hantarlah kat PLKN. Dia dapat ini dekat Production tu, Pasir Panjang. Lama juga 3 bulan tak silap dia. So dah masuk sebulan lebih. Kes tu kat sana, dia duduk kat sana. Jadilah satu insiden di mana satu kawasan PLKN tu memang budak-budak. Tapi PLKN tu bagus lah, sebab dia semua bangsa ada. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Gadazan, apa semua ada lah. Semua bangsa ada. Jadi pula satu insiden, budak-budak tu semua diserang histeria. Habis beratus orang lah hari tu. Jadi tak apalah, anak saya pun telefon saya, dia cakap nak minta tolong. Macam mana minta tolong, pasal apa cakap dia. Budak-budak sini kena serang lah histeria, dia cakap. Oh ya ke, cakap dia. Bila, dia cakap dia. Dah dari tadi kena ni, siang-siang buta pun kena. Oh ya ke. Habis warden ke pegawai pengarah kat situ buat apa? Dia dah panggil lah, dia dah panggil ustaz sini semua. Dia ustaz
kat production tu, imam semua dia panggil, semua tak lepas, saya cakap. Masih lagi berlaku. Bukan Melayu saja, India, Cina semua kena. Oh, ya ke, cakap dia. Masa tu saya dapat tu dah petang tu. Dah lepas maghrib. Dia telefon lepas maghrib. Oh, ya ke, cakap dia. Lepas tu, siapa lagi datang? Ni Kang, dia cakap ada lagi dari grup Harundin punya. Ustaz Rukiah. Tak apalah, dia buat selesai dulu. Kalau mungkin boleh, tak payah abah pergi. Sebab abah nak pergi sana, abah kan nak pergi pergi dengan kedin je, cakap dia. Tak apalah, nanti abah dah habis solat maghrib sekarang. Ngah telefon balik, biar selesaikan orang tu. Lepas saya dah habis sembahyang maghrib, dia pun telefon, dia cakap, bah, tak boleh selesai lagi, bah. Dia cakap, makin teruk, dia cakap. Makin teruk budak-budak yang menjilat simen lah. Macam-macam lah, dia cakap. Okey lah, tak apalah, nanti Kang, abah siap, abah pergilah, abang jemput Uncle Din, abah pergi sana. So, saya pun pergilah rumah Kamudin. Masa tu dia dah pindah Seremban. Dia duduk satu tamanan saya, dia duduk blok belah belakang lah. So, saya pun telefon dia, cakap, Din, siap Din. Kita nak pergi ke production lah, Din. Cakap dia, kita nak tengok camp Nadia, budak-budak kena histeria. Dia cakap, okey lah. Jadi kita pun cakap, kau siap kerja, kau datang ambil. So, saya pun pergilah kemudian jemput dia. Kita pun terus lah pergi production ke Pasir Panjang tu. 45 minit jugalah nak pergi ke sana. Sampai sana tu, tengok saya pergilah kat camp saya lah. Semua bukan orang boleh masuk kan. So, saya cakap, anak saya dia beritahu, anak saya budak-budak ni, dia cakap, ada kena histeria. So, anak saya beritahu saya. So, saya datang tengoklah, tengok keselamatan anak saya. Saya cakap dia. So, saya pergilah jumpa. Masuk dah bilik pegawai tu. Bilik admin dia. Tengok dalam dewan tu, dah ramai dah yang menjerit, yang pegang. Dah memang tak terurus lah. Sini menjerit, sana menjerit. Yalah, besar kan. So, saya cakap, tak apalah, saya cubalah apa yang saya mampu buat untuk membantu. Saya kerja kat anak saya tu, kawan dia banyak yang kena kan. Jadi, saya pun tak apalah. Saya masuk kat bilik apa tu, tempat bilik dewan sebelah pejak tu, saya tengok ada 7-8 orang budak-budak meronta-ronta sana, menjerit-jerit, yang nangis-nangis. Yang warden ni pegang sana, kawan dia pegang ni. Tu saya cakap, lepas. Saya cakap, lepas, jangan pegang dia. Jangan pegang dia. Tak, dia meronta, tak, jangan. Dia cakap, lepaskan dia. Lepas dia, saya pun baca Al-Fatihah. Saya cakap, ikat tangan. Tak tahu dengan kuasa Tuhan, masing-masing budak yang histeria tu seakan-akan terikat tangan masing-masing. Tangan terikat, tak boleh bergerak. Cuma kau boleh berpusing. Kaki tak boleh bergerak, tangan bergerak. Allah Akbar. Tuhan nak beri petunjuk. Okey dah. So, saya cakap, tak apa. Saya dah tengok, tu dah boleh kontrol tu. Saya pun cakap, tak apa. Macam ni lah. Ini nak selesai seorang-seorang ni memang tak terselesai ni, cakap dia. Bagi saya kelonggaran, saya nak masuk. Sebab belakang tu ada hutan. Tempat dia budak-budak ni, kalau tu memang hutan. Ada hutan besar lah. Tempat dia buat untuk jungle trekking dia semua, dia buat dalam tu lah, kat hutan tu. So, saya cakap ke boy tu, okey, bagi saya kelonggaran, saya nak masuk dalam hutan, saya nak bincang dengan orang dalam. Maksud tu, orang yang kita tak nampak tu lah. Yang kita tak nampak tu. Saya cakap, ini nak buat seorang-seorang memang tak mampu. Sebab terlampau ramai. Kat 100 orang kena. Saya cakap, tak boleh. Selesaikan sana, insyaAllah semua boleh selesai. So, ketua warden tu cakap, tak apa. Kalau you cubalah buat, cakap. Saya tak apa. Saya pun cakap, saya pergi masuk dalam hutan tu. Dia pun ikut saya lah. Tapi sampai tepi hutan tu cakap, you tunggu sini, saya masuk dalam sekejap. Saya masuk, bukan tak jauh lah, bukan 3 meter. Saya tengok. Mana dia? Saya nampak. Saya nampak ketua dia. Saya nampak ketua tu ya. Okay, saya pun tanya. Saya punya, Assalamualaikum, saya cakap dia.
Dia tak jawab. Dia sebab bangsa ni memang sombong. Dia tak jawab. Terus saya cakap dia, saya minta you jangan kacau budak-budak ni. Saya nak minta jangan kacau-kacau budak ni. Oh, dia marah. Dia cakap, siapa engkau? Dia cakap, tak perlu tahu siapa saya. Cakap dia. You tak perlu tahu siapa aku. Saya cakap dia, kita pun ya, kita manusia. Kita lagi hebat pada dia apa? Kelebihan kita. Saya pun cakap dia, kalau kau tak nak dengar cakap aku, saya cakap dia, aku potong semua sekarang. Semua orang kau semua ni aku potong. Kau tak boleh, dia cakap. Tak nak. Saya cakap, sekarang kau pergi panggil kau punya ketua. Ketua kau tu. Saya sebut nama dia. Saya lupa nama dia. Saya sebut nama dia tu. Panggil dia sekarang. Wah, dia cakap, tak apa. Dia panggil. Datang lah. Oh, memang datang dia besar lah. Besar. Dia cakap, dia. Sekarang ni budak-budak kau dah, orang-orang kau ni dah kacau budak-budak ni. Sekarang kau nak apa? Dia cakap, dia marah lah sebab budak-budak buat kerja tak. Itu bukan masalah dia cakap. Sekarang ni kau nak apa? Kau nak perang ke? Kau nak kena potong? Kalau kau buat tentera kau, aku tentera Tuhan pun ada, cakap dia. Tadi kau tengok, saya ingat korang pun nampak tadi, dalam tu, saya tak bagi dia orang pegang budak-budak yang kena tu, semua terlepas. Saya cakap, ikat, semua terikat. Kau nak aku ikat semua ke? Wah, dia cakap. Dia tak berani. Habis kita nak buat macam mana? Dia nak minta, mula-mula dia nak minta kambing. Kami nak kambing, saya kata, tak boleh. Kalau kambing kau nak minta, aku potong kau semua hari ni. Tak potong, aku ikat semua kau ini. Tak ada. Kita dengan dia orang ni, jangan bagi muka. Jangan bagi muka. Nak cakap, kalau kau tak nak dengar cakap aku, cakap dia, sebab kita lagi hebat pada dia. Tuhan dah jadi dah. Walaupun Tuhan jadikan dia dulu pada kita. Tapi dia cakap, malaikat semua sujud pada kita. Iblis dia tak nak. Kau nak jadi sebagai pada iblis? Cakap dia. Jadi, apa yang you boleh kasi? Okey, besok pagi saya hantar ayam. Ayam panggang saya hantar, sama pulut kuning saya hantar. Baik, dia cakap. So, sekarang ni kau lepaskan budak-budak ni semua. Okey, habis perjanjian dia macam mana? Dia cakap. Perjanjian dia, besok pagi saya hantar benda tu. Saya nak orang budak-budak kau orang ni semua duduk atas bukit tu. Saya akan pagar kawasan ni semua. Saya cakap dia, saya akan pagar. Selama 3 bulan. Boleh? Okey? Dia cakap, saya tunggu janji kau. Dia tunggu janji saya lah. The next day tu. Okey, saya cakap, okey, sekarang ni kau lepaskan budak-budak tu. Sudah habis borak tu, saya pun keluar. Saya cakap, okey, sekarang ni semua dah okey dah. Betul. Pergi balik ke camp tu, semua budak tu dah okey. Budak-budak dah okey tu, saya cakap, okey, masing-masing pergi minum air kolah tu. Kolah tu ada kat belakang tu, pergi minum, mana cuci muka tu, minum. Okey, cukup. Terus saya cakap, kalau wadah tu, tak apa, insyaAllah, besok pagi saya akan datang, saya dah janji dia nak ayam sama pulut kuning. Tak apa. So, saya cakap, boleh tak you all siapkan pulut kuning? Ayam saya bawa. So, okey lah, dia cakap. Jadi bila tu saya cakap, okey, bila malam tu dah semua dah okey lah, settle lah, tak ada apa-apa, tak ada gangguan dah. Memang clear. Semua clear. Alhamdulillah. Tu kuasa Tuhan kan. Bila kita serah urusan pada Tuhan, insyaAllah. Jadi pagi besok tu, pukul 9 lah, 9 pagi anak saya telefon. Dia cakap, bah, budak-budak kena attack lah bah, dia cakap. Kena attack? Kan janji hari ni. Tak, dia cakap, benda tu masuk kat seorang tu, budak tu dia cakap, kenapa abah tak datang janji pagi? Allah. Saya cakap, yalah dia tu pegang pada janji. Saya cakap besok pagi masuk kita ni manusia ni, kita cakap besok pagi tu besok hari lah. Bukan pagi-pagi, bagi dia tu pagi. Besok pagi saya cakap dia nak ingat pagi. Saya punya naik angin lah. Saya cakap, tak apalah. Memang salah saya lah sebab saya cakap besok pagi. Yang bermaksud besok pagi tu maksud saya besok hari lah. Malam tu dah malam kan. Jadi okey lah. Saya pun, yalah kat rumah tu ada ayam. Saya pun dah siapkan ayam semua. Ayam tu tak memang kita goreng lah. Elok-elok goreng. Lepas tu saya telefon dia orang. Pulut dah siap pun. Belum dia cakap. Dah siap dia cakap. Okey, saya beritahu anak saya.
Angah beritahu je. Cakap, kejap lagi, uncle datang. Cakap kat benda tu, sekejap lagi uncle akan datang. So, okey lah. Dia lepaskan budak tu. Tunggu saya datang. Saya datang lah. Itu aku 11 lebih kot sampai. 11 lebih sampai sana. Jadi, sampai sana 11 lebih tu, okey lah. Saya pun ambil pulut kat makcik tu. Saya pun ambil, saya pun bawa masuk dalam. Dia bawa tempat saya jumpa dia tu. Oh tak, dia dekat dalam lagi. Dia suruh pergi jalan dalam. Dia ajak dekat dalam lagi. Oh tak apa. Dalam lagi ada satu pokok tu. Okey, dia cakap atuk situ. Okey. Dia taruh ni pulut, ni ayam. Tu saya marah dia. Saya cakap, kita manusia ni lah. Saya ni biasa cakap, kalau besok pagi tu maksud dia besok hari. Bukan pagi. Saya marah dia. Tak, dia cakap, bagi dia orang, kalau pagi tetap pagi. Wah, tentang tu kau pegang janji ya. Agak dia. Tapi Alhamdulillah yang situ, kawasan tu yang saya tengok, dia kebanyakan dia jenis Islam lah. Tu sebab dia orang berjanji. Saya cakap, okey macam ni, saya dah bagi apa yang kau nak. So minta kau jangan kacau, saya pagar kawasan-kawasan ni semua. Kawasan PLK ni, budak-budak ni, sampai tu, saya tunjukkan mana kawasan-kawasan tu, kau tak boleh masuk. Kalau kau masuk, semua kena potong. Dia akan potong tu, macam kita pasang elektrik kan. Semua, cakap dia. So janji. So saya tahan 3 bulan. So dah selepas tu, saya pun pergi dia cakap, okay, saya dah selesaikan dah. Barulah dia orang nampak kan, dia tengok apa kejadian malam tadi dan hari ini. Memang Alhamdulillah lah. Berjaya lah kita menyelesaikan kes budak-budak tu. Selama 3 bulan anak saya di sana, tak ada kes lagi dah. Tak ada kes lagi dah. Tapi kalau ada lah 1-2 tu jin yang masuk kat budak India tu. Sebab yang dia kena tu sebab petang tu dia pergi kat tepi laut. Kat tepi laut, itu dia kena. Yang ikut itu pula jin kapi lah. Memang lihat. Yang tu tak ada cerita, kena potong terus. Saya potong kaki dia. Dia minta maaf sekarang ni mana. Dia cakap dia nak masuk Islam tak? Dia orang ni cakap je nak masuk Islam. Jangan percayalah. Jangan percaya. Saya tak percaya dia. Walaupun dia ikut kita syahadah tapi dia ikut tak boleh pakai. Membohong banyak. So mana yang dapat saya potong yang masuk ke budak India tu, memang jin tu saya potong. Saya tak boleh can. Saya potong, lepas tu dia keluar. Semenjak hari tu, Alhamdulillah lah, tak ada lagi lah. Jadi kemudian pun sebab sebelum ni kat Langkawi saya tak pernah buat benda ni. Dia pun tak pernah tengok saya buat benda ni. Jadi dia terperanjat lah. Yang macam ni pun ada ke? Alah dia cakap dia, ini ilmu Allah, ilmu Allah tu luas. Cakap dia kan. Mana sempat sebelum ke Langkawi pun benda ni pun aku dah ada buat dia semua dia. Cuma masa dah pergi Langkawi tu aku tak buat apalah, cakap dia kan. Tak buat apa. Tak ada nak buat tolong orang tu, tak ada. Sebab kita masa kat Langkawi tu tak tahulah mission yang lain. Tapi dah balik sini, kena pula kes ni, kena kat anak aku punya budak-budak, takkan aku duduk diam kan. So, aku lawan lah kan. Aku gunakan lawan dia apa yang pernah aku tahu sebelum aku pergi Langkawi. Okey lah dia cakap. Itulah cerita saya masa PLKN tu. Itu memang satu nak kata macam mana miracle Tuhan tu, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebab bercakap je kot. Memanglah saya ni tak tahulah kan, cakap kan orang susah nak yakinkan. Tapi bagi orang yang melihat dia tahulah sebab dia nampak. Saya ni tak tahulah. Saya ni nampak terus dia orang ni. Saya nampak terus. Tak ada, saya tak tahulah. Saya cakap saya nampak lah. Saya tak, kalau saya cakap ujung tu, ada ujung tu. Kau cakap mana kau tak percaya? Saya boleh buktikan. Itulah Tuhan bagi pada saya. Itu saya boleh buktikan. Kalau orang cakap dia ada situ, macam mana kita nak bukti dia ada situ? Tapi Alhamdulillah, itulah ilmu tu, ilmu yang saya yang Tuhan bagi pada saya lah kot. Yang itu yang saya tahulah, yang saya ada. Tapi itulah, nak buat macam mana kan. Lepas tu masa kat Serembanah lah, lepas tu
tak terhenti kat situ lah. Satu hari, tak tahulah saya dah ada cerita, tapi dalam blog saya dah tulis dah. Saya dah tulis ke tak tulis, saya pun tak perasan. Dah lama kan. Yang saya cakap ada yang turun 40 orang tu beri salam. Saya dah cerita kot. Saya dah cerita, tak silap saya benda tu. Habis saya pun lupa. Saya tak tahulah kat mana, video mana. Saya pun lupa. Yang apa, yang masa Gus Dur meninggal tu. Lepas tu yang datang 40 orang. Lepas tu yang arwah Gapa Baba 2 orang datang. Lepas tu yang arwah mak saya pun sama juga. Itulah kebesaran-kebesaran. Tapi tak tahulah, saya ni susah nak cakap lah. Kadang-kadang pergi melawat. Ada satu kes tu. Balik tu saya lalu, yalah kita berkampung kan. Saya cakap, Allah, apa pasal kawasan ni? Rumah ni baru kemenyan lah. Sebalik saya cakap, mak ada baru kemenyan setelahnya. Tu cakap, ada orang meninggal ni mak. Betul lah. Betul lah. Besok gitu tuan rumah tu meninggal. Allah Akbar. Itulah yang saya lalui. Dengan Datuk Aidit pun sama juga. Tu sebab saya tak risau sangat pasal semua orang tahu Kota Tinggi tu mana pernah banjir. Tak pernah banjir kot. Tahu apa dia banjir? Cerita tu kadang-kadang cerita-cerita tak masuk akal tu macam mana kan. Jadi kita malah nak ceritalah, biarlah kisah-kisah tu. Kenapa Kota Tinggi banjir? Apa sebab dia? Ingat saya mungkin orang yang sewaktu dan saya yang tahu banjir tu. Sebab tak pernah, nama dah Kota Tinggi, macam mana Kota Tinggi boleh banjir? Tak pernah banjir. Itulah first time tu dia. Sebab karamah dia dah kena alih. Karamah dia kena alih. Ada kubur lama tu, Sultan Mahmud Mangkat Julang. Itu sebab kawasan situ banyak, ada satu kampung tu, saya pergi sana, ada orang Negeri Sembilan situ. Semuanya kat Negeri Sembilan. Dia cakap itu dulu adalah keturunan apa, undang yang dari mana, dari entah tahu apa cerita dia lah. Saya pergi lah situ. Semua cakap Negeri Sembilan, pekat lah tu. Saya cakap, macam mana boleh orang Negeri Sembilan boleh jadi berkampung kat sana? Itu semua suku-suku dia lah. Suku apa yang dibuat di Indonesia tu, Biduanda lah. Bukan Biduanda ni, yang tuan punya suku tu, apa suku dia, Allah lupa saya. Banyaklah suku-suku sana, suku Pak Ibu lah, Sumelenggang lah, Tiga Batu lah, banyak lah. Padahal di Indonesia tu, tapi semua cakap Negeri Sembilan, pekat. Lagi pekat pada orang Semban. Itulah yang lalu. Jadi tak apalah, kita lah tinggal cerita-cerita tak masuk akal tu. Ini yang saya nak cerita ni, yalah apa yang jadi sekarang. Kita tengoklah banyak macam-macam terjadi. Ulama-ulama cakap sekarang ni semua akhir zaman. Semua umat apa semua yang mengatakan lah, sekarang ni sampai akhir zaman, macam-macam jadi. Macam-macam adalah ulama dari semua adalah, semua yang belajar agama semua kata sekarang ni semua akhir zaman, frasa akhir. Jadi tak apalah. Jadi dia cakap Dajjal nak datang. Bila Dajjal nak datang, dia cakap Dajjal akan mengaku Tuhan. Sebelum mengaku Tuhan tu, dia akan bagi orang macam-macam. Nak membeli hati orang. Jadi kita kena tengoklah sekarang ni. Belum Dajjal tu datang, cerita-cerita tu sekarang ni kita dah nampak. Macam mana orang terjual hati, terbuai hati bila orang datang beri sedekah.
Semua cakap baik. Oh, dia bagus, tu baik. Itu sifatnya. Memang alhamdulillah kita suka macam apa saudara baru kita Bill buat sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini. Alhamdulillah. Semua cakap dia baik. Semua cakap dia baik. Semua contoh Bill. Semua contoh Bill. Sampai TMJ pun cakap, wah bagus. TMJ pula bagi duit kepada pada LBU untuk sedekahkan lagi. Dia tengok, kalau bayang masa dia pergi kat Sabah tu, kan dia cakap, wah ramai yang duduk apa tu, anak yang laut, bajau laut tu, semua cakap nak syadah, semua cakap masuk Islam. Sebab apa? LBU nak sedekah. Cuba tengok ya. Sekarang ni, siapa yang disasaran? Semua orang susah kan? Orang yang susah. Just imagine, kalau Dajjal dah sampai, dia beli hati semua orang-orang susah ni, apa jadi? Orang cakap Dajjal tu baik ke tidak? Semua orang cakap dia baik. Bukan kita cakap si Abid tu tak baik, tak. Sekarang ni kita tengoklah, kalau sekarang semua cakap Abid tu bagus, baik. Semua contoh dia. Dia dapat duit banyak, dia sedekah orang. Alhamdulillah. Bagus. Tapi kita tengok, kalau Dajjal besok sebenarnya datang, ataupun melalui tentera dia ke, pegawai dia ke, kita pun tidak tahu, dia start bagi. Dia pilih semua orang susah-susah ni, dia bagi duit, dia sedekah semua. Orang ni, orang susah-susah ni, berterima kasih tak? Suka tak? Sayang tak pada orang yang memberi? Cuba tuan-tuan fikir. Siapa yang hati yang dibeli dulu? Kita kena ingat dekat Malaysia ni, yang paling banyak orang susah, orang miskin adalah orang Melayu, orang Islam. Majority. Misal kata, dia turun, kita tak tahu dia turun macam mana. Dengan apa yang dia ada tu, dia beli semua orang ni, dia sedekah bagi macam-macam. Semua cakap dia baik. Bila dia tunjuk seorang tu baik, siapa yang buka mata? Pemerintah buka mata, raja-raja buka mata. Cakap, sebab orang tak nampak, dia tak tahu dia. Nampak dia baik, semua baik. So, dia akan cakap, wah orang ni baik, bagus. Dia banyak harta di dunia ni, dia sedekah orang. Sampai orang sayang, orang sanjung dia. Dan jangan lupa, bila orang sanjung, orang muliakan dia, raja-raja pun, pembesar-pembesar dah mula melihat kat dia, apa yang akan dapat? Dah tentu dia akan dapat darjah kebesaran. Tengok, terus duduk di atas. Bila dah duduk di atas, apa akan jadi? Itu baru dia beli orang miskin. Lepas tu dia akan beli orang pertengahan pula. Apa bab kata kerajaan? M40 dia dah beli. Lepas tu dia beli B40. Orang kaya saya ceritalah. Orang kaya mata kebanyakan tertutup. Dia tak nampak. Jadi di sinilah kita perlu melihat. Sebelum Dajjal datang, cara-cara hati orang terbeli, orang suka, orang sayang, orang sanjung, dah terlihat. Apa kata kalau dia timbul, apa akan jadi? Ramai orang Melayu kan serahkan diri. Sebab apa? Orang susah. Nak kan macam time COVID ni. Kalau datang sekarang macam mana? Terjual diri, terjual keimanan. Sebab apa? Nampak dia bagi duit, dia bagi itu, bagi ini. Kita pun tengok ustaz cakap, semua cakap kita bagi, apa cakap, bagi LBU Datuk, bagi LBU Datuk. Dia patut. Dia bayang, just imagine, if Dajjal datang, bagi semua, dapat coverage, you just imagine, what will happen? So, fikir sendirilah. So, dia cakap, berusahalah, seolah-olah kamu akan mati besok. Kita kena berusaha. Jangan sampai kita
tergadai iman kita. Sekarang ni kita tengoklah, banyak kes-kes sekarang ni, semua tergadai di kerana duit. Rasuah lah, itulah, jual orang pun dapat duit. Bukan tu, pekerja tu, kerja-kerjaan tu, immigration lah, custom lah, polis lah, semua kena duit. You just imagine, Dajjal datang beri duit, siapa yang terjual? Dia punya diri. Bukan kita nak berkata. Sekarang ni, kita tengoklah. This is what happen now. Orang dapat darjah kebesaran pun agama yang penyamun. Yang IGP baru cakap, ada Tan Sri, Datuk Sri, jual dadah, toke dadah. Dia kaya pasal dadah. You just imagine. Dapat anugerah tahu. Tan Sri, Datuk Sri, Datuk. Banyak yang dapat kebesaran ni. Yang mapiau, yang gangster, yang pukul orang. So, macam mana? Kalau Dajjal datang, dia sedekah duit, semua kan, dia akan dapat. Bukan Tan Sri je, sesilap Tun pun dapat. Tun Dajjal. Nak kata macam mana? Itu yang kita perlu lihat. Kita perlu lihat. Jadi sebenarnya, kita kena ingatlah diri kita. Ingat diri kita, ingat Tuhan. Mengingati Allah itu adalah lebih baik dari segala-galanya. Ingatlah Tuhan. Janganlah solat lah. Sekarang ni belum Dajjal sampai dah, kita tengok dah macam ni jadi. Semua kita angkat orang macam tu macam ni. Tidak akan terlepas kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Silap-silap ulama-ulama pun ramai yang terlepas juga. Terjual juga. Bayanglah kita tengok sekarang. Semua dah start buat. Sedekah sana, sedekah sini, sedekah sini. Okeylah. Tetapi sedekah yang diminta, Tuhan dah janji dah. Tangan kanan yang memberi, tangan kiri pun tak perlu tahu. Tangan kiri pun tak perlu tahu. Ni tak ada. Keluar saja, satu dunia tahu. Semua keluar buat itu, buat ini, sedekah sana, sedekah sini. Dapatlah. Apa yang kau nak, kau dapat. Kau nak glamour dapat, kau nak popular dapat, kau nak itu dapat, ini dapat, kau nak dikenali dapat. Semua dapat. Dapatlah kat dunia. Tapi di sana belum tentu. Jadi kita ingatlah. Kita kena ingat banyak-banyak. Bukan apa. Kita ni hidup bukannya lama. Sekarang ni pasal kes-kes akhir zaman ni, nampaknya manusia teringin sangat nak kiamat kot. Nak cepat akhir zaman, nak cepat kiamat. Ialah sebab manusia ni berpegang sebab apa akhir zaman ni Islam akan jadi agama yang paling tinggi, yang paling mulia. Orang kafir akan kalah. Jadi nak pemimpin akhir zaman tu datang untuk melepaskan beban selama ni. Jadi tak apalah, alhamdulillah. Tapi kau nak menanti itu, kau janganlah lupakan dunia. Kau kena buatlah. Kena buat. Jangan tak buat. Ini mengharap, dia tak buat. Jadi kita jangan mengharapkan bencana. Kita minta kemuliaan, kerahmatan. Tuhan nak kiamatkan, itu kerja dia, bukan kerja kita. Kerja kita, apa dia suruh? Berimanlah. Itu je. Ini bekerja lah. Tak apalah. Itu bagian masing-masing kan. Kita nak cakap macam mana. Jadi
Lepas tu saya nak sentuh sikit lah. Ada pula, saya tengok lah ada kat video-video tu. Ada para pengamal, apa dia panggil, spiritual ni kan. Spiritual healing tu. Yang cuba membantu orang. Alhamdulillah dia cuba dengan ilmu yang dia ada. Membuang benda-benda yang tak elok tu. Alhamdulillah baguslah. Tu kita tidak nafikan kan, sebab itu cara boleh buat, kita buatlah, membantu mana yang kita mampu nak buat. Tetapi kita kena ingat, jangan sampai kita bersentuhan memegang yang bukan muhrim. Yang saya tengok tu siap-siap pegang tangan perak tu, itu tak boleh. Jadi kita kena tahu kita nak membantu orang, tapi kita kena ingat batas-batas dia yang diizinkan dalam agama. Kita kena ingat. Saya tengoklah semua style macam tu. Teknologi berubah. Kita kena, teknologi berubah. Kalau dulu telefon, kita kena dial. Sekarang ni dah boleh cakap je. Please call here, please call this number. Macam tu, boleh call terus. Macam tu juga. Takkan masih lagi kita nak gunakan intermediaries, kita panggil, jin, masuk ini kita cakap dengan jin. Jin ni pembohong banyak. Banyak pembohongnya. Jadi itu yang kita kena tahu. Panggil dia ni, dia pun bercakap, aku ni lah. Lepas tu dia tuduh orang tu. Tuduh orang ni. Tak pasal bergaduh. Jangan dengan cakap macam tu. Kalau kau boleh ubat, potong dia terus. Boleh ubat. Ni tak payah, ni kau masukkan benda tu dalam diri orang. Orang tu bercakap. No. Ada teknologi dia. Saya dah lalui, saya dah buat ni semua. Tak payah perlu tu. So, jadi kita kena tahulah kan. Ini saya tak faham. Saya tengoklah budak-budak sekarang ni ramai juga. Ustaz-ustaz muda ni, pergi panggil. Masuk dalam tu. Benda tu bercakap. Bertanya macam-macam. Pengikut ramai. Orang lain tak nak masuk. Dia masukkan diri orang tu. Orang tu bercakap. Benda tu bercakap dalam diri tu. Dia nak cakap dengan cakap jin ke? Kalau you baca Al-Quran, jin tu lagi pandai daripada you baca Al-Quran. Dia boleh terbalik pun. You tak boleh baca terbalik. Jin boleh baca terbalik. Sebab dia lagi tua daripada kita. Jadi teknologi itu ada. Carilah. Cari. Kita nak ubat orang tu tak perlu berpegang, tak perlu gunakan jin tu. Kita dah tahu dia ada tu, potong. Janganlah cerita-cerita banyak lagi. Ini saya tengoklah. Dari dulu sampai hari ni kot. Macam tu je. Asyik-asyik masuk jin dalam badan orang bercakap. Tengoklah. Sampai ke Indonesia. Sama, Indonesia lebih hebat. Macam-macam lah hebat. Sekarang teknologi dah sepantas kilat dah. Orang putih tu dah sampai ke Mars dah hantar tu. Takkan teknologi kita masih guna jin lagi bercakap? You have to think of that. Teknologi berubah. Perubahan tu semua ada. Semua ada. Style dia. Cuma you faham tak faham what is in the book, what is in the Al-Quran. Itu saja. Jadi pengamal perubatan Islam tu alhamdulillah. Kalau boleh, janganlah you masukkan jin bercakap dengan jin tu. Nak meyakinkan orang. Jangan. Sebab dia pembohong. Dia memang pembohong. Tersilap kita pula disesatkan. Jadi saya ingatkanlah kepada pengamal-pengamal perubatan tu, carilah teknologi baru. Teknologi is there in the book. Saya ni nak ngajar, saya tak pandai, saya tak tahu ngajar orang. It's all in the book. And how you transform yang cara perubatan tu. Saya ada juga orang datang sini. Saya masalah. Dia dah pergi hospital. Sakit sana. Sakit. Macam-macam sakit.
pakcik tu lah. Pergi hospital, doktor cakap, ni sakit. Doktor tak tahu apa penyakit dia. Dia cakap dia sakit kat dada tu, kat ulu hati tu. Ulu hati tu yang sakit. Tapi sakit ulu hati, you picit kaki situ sakit. Picit kepala situ sakit. Dia pergi doktor cakap, ni tak ada bang, ini dia kena pergi ni. So dia masuk ICU. Dah ICU. Dah kritikal lah. Ni tak apalah. Saya dah nak dia datang minta tolong. Saya cakap, bolehlah, saya ni bukan doktor. Saya ni bukan dukun. Tapi saya cuma boleh bantu mana yang saya mampu lah. Tapi saya buat ni minta pada Tuhan lah. Sebab semua izin dia, tak ada izin dia, apa ambil ni. Dia datang lah. Memang dia hari first time dia bawa dia anak dia bawa pak datang, memanglah teruk kan. Tapi alhamdulillah lah. Lepas tu doktor dah pagi nak pergi tebuk. Nak check, doktor cakap jantung tu dah tersumbat. Alhamdulillah. 3 kali, sekali datang rumah saya, 2 kali saya pergi rumah dia sebab dia dekat kan. Alhamdulillah. Elok. Hari ni tak payah tebuk pun. Tak payah pasang. Tak. Dah cakap sebab benda sekarang ni semuanya is within you and God lah. And how close you are with God. Tu je cerita. Apa cerita pun penyakit dunia ni semua dari Tuhan. And if you know your God, if you know Al-Quran, insyaAllah. But I dah melalui banyak dah. I went through a lot. I experienced a lot. Teknologi tu ada. Tu sebablah budak. Saya bukan nak saya promote, saya tak ada. Sorry lah. Kan? Saya mana-mana ada kes-kes tertentu je lah yang akan saya tengoklah macam mana kan. Akan saya bantulah. Saya buat video call je. Video call je. Orang Singapura. Dia cakap sakit. Tak payah datang. Nak datang apa? Buang-buang duit. Video call je. InsyaAllah. Itu je cakap. The technology is there. You use the technology. Elok. Nak cek penyakit pun elok. Boleh. Buang boleh. Brunei sama juga. Nampak video call je. Tak perlu datang. Yang penting, you diri sendiri kena buat. Kita ni tunjuk jalan. Tu yang masalah dia sekarang ni. Kebanyakan dia, semua orang pengamal tu yang buat coba. Buat. Kenapa you tak ajar orang yang sakit tu baca dulu? Buat dulu. Macam saya, dia nak bantu, minta saya tu, saya bantu. Saya tunjuk jalan je. Macam mana tunjuk jalan? Pertama, kau fidyah Fatihah mak kau. Kedua, fidyah Fatihah abah kau. Kalau dah kahwin, fidyah Fatihah pada suami kau. And then, you kumpulkan Al-Fatihah, you baca Al-Fatihah. Banyak, paling kurang 5,000. Ada modal 5,000, Al-Fatihah kau, insyaAllah. Semua penyakit selesai. Senangnya sebenarnya. Tak payah masuk-masuk dalam. Ada budak satu perempuan tu, dia dengar suara saya, dia terus menjerit kat office. Padahal dia duduk kat dekat mana? Kat KL lah. Kat kawasan mana saya lupa dah. Saya borak dan bos dia dengar suara saya menjerit. Merasuk. Itu bos dia cakap, uncle ni, tak apa. Kau beritahu budak tu, baca Al-Fatihah. Hantar pada mak dia, hantar pada bapak dia. Lepas tu, suruh dia buat Al-Fatihah. 5,000. Saya beritahu dia, elok. Garanti elok. Seminggu. Dia siap Al-Fatihah dia, benda tu dia masuk hospital, selesai. Padahal dia dah kena berapa lama dah. Dia kalau kat rumah dia cakap, dia kena tarik rambut lah. Dia nampak benda tu lah, goyang katil dia lah. Apa lama dah dia kena. Selesai 5,000 Al-Fatihah. Selesai semua masalah. Bukan saya selesaikan, tak. Tuhan. Because you come back to God. The moment you come back to God, dengan ikhlas kau, Tuhan akan bantu kau. Tu cerita. Apa penyakit sekali pun lah. Tak kisahlah apa penyakit. Kalau kau yakin Allah itu Tuhan kau, buatlah. Tak ada susahnya. I tak boleh terlalu banyak. Banyak kes-kes dia. Semua macam tu je. It's very simple.
That is how you know God. Kau tahu kau tu Tuhan kau, Tuhan. Kau semayang, kau buat Fatihah. Tapi ada Allahu Akbar. Jatuh, sorry. You just imagine lah, macam I cerita sebelum ni. My son-in-law, cancer kot, stage 4A. Walaupun buat kemo, ramai juga buat kemo tak elok. Ramai juga buat kemo, teruk. Tak boleh. That's why doktor pun tak boleh nak, dia pun tak faham macam mana. I mean, you come back to God. You come back to God, insyaAllah, you will have all the miracles. Tu je cerita. Siapa yakin dengan Tuhan, yakin dengan Al-Quran, buatlah. InsyaAllah. So, panjang 45 minit. Tak apalah, malam ni santai-santai je kan. So, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sesungguhnya apa yang saya ceritakan, apa yang saya katakan, hanya Allah menjadi saksi di antara anda, saya dan Allah SWT. Amin 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 ya rabbal alamin.